رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung terus daripada hadis yang ke-536 daripada kompilasi ataupun kumpulan hadis-hadis yang telah disepakati oleh kedua Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mattafaqa alaihi Syaikhan yang telah dikarangkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan hadis ini telah kita bacanya pada minggu lepas, maka kita tidak akan ulangi pembacaan hadisnya pada malam ini kerana panjang dan dia akan makan masa. Maka kita terus baca dari terjemahannya insya-Allah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Aisyah, ataupun Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau telah berkata, "Wufiyat ibnatu li Uthman radhiyallahu anhu di Makkah." Seorang anak perempuan Uthman radhiyallahu anhu telah wafat di Mekah. Wajibna linashhadaha, dan kami telah datang untuk menyaksikan pemakamannya. Hadir pula wa hadaraha Ibn Umar wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum. So kenapa hadirnya ada 3 sahabat? Kerana semua hadir kat situ. Maka Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan situasi tersebut yang di mana semua hadir, maka hadisnya menjadi hadis Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu. Malah yang hadir juga Abdullah bin Umar anaknya, malah yang hadir juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga Ibn Abbas. Aku duduk di antara keduanya, ataupun dia kata aku duduk di dekat salah satu dari keduanya. Dan ini bukan main fokus kepada hadisnya, tetapi yang penting dia duduk di antara mereka, atau dia towards one of them dan away from one of them. Kemudian datanglah orang lain lalu duduk di sampingku. Ini berdasarkan yang kedua. Aku duduk dekat salah satu dari keduanya, dan datanglah orang lain lalu duduk di sampingku. Kerana kalau dia duduk di antara keduanya, dia tak boleh duduk di samping dia. Saya telah menyebutkan minggu lepas bahawa saya di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Amr bin Uthman, berdasarkan apa yang zahir daripada hadis, seolah-olah tidak ada disebutkan Amr bin Uthman. Tapi dalam riwayat yang lain sebenarnya memang betul Abdullah bin Umar mengatakan kata-kata ini kepada Amr bin Uthman. Amr bin Uthman salah seorang yang hadir pada waktu tersebut juga. Tidak disebutkan, tetapi dia juga hadir. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma li Amr bin Uthman, kepada Amr bin Uthman. Kerana dalam riwayat kita di sini faqala Abdullah bin Umar sahaja, tidak disebutkan siapa dia, disebutkan perkara ini kepada. Ala tanha 'anil buka, tidakkah engkau melarang daripada orang menangis? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya mayit itu disiksa kerana tangisan keluarga di atasnya. Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, "Qad kana Umar radhiyallahu anhu." Ibn Abbas ada di situ dengar berkata Umar radhiyallahu anhu telah berkata ba'da dzalik, some of them, ba'da dzalik, thumma haddatha. Qala sadaqtu ma'a Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia menceritakan, aku telah keluar bersama Umar bersama Umar di Mekah radhiyallahu anhu di Mekah, ataupun aku telah bersama Umar di Mekah ketika kami sampai di Al-Bait
Al-Baidah, tempat namanya Al-Baidah. Idza huwa bi rakbin tahta dhilli samarah. Faqala idhab manzur man haula'i ar-rakb. Faqala ta'awwad fa idza Suhail fa akhbartuhu. Ini maka dia melihat ada orang yang menunggang haiwan tunggangannya di bawah pohon, lalu dia berkata pergi dan lihat ada satu mereka yang menunggang haiwan tunggangannya itu. Maka aku datang melihatnya, yang ternyata dia adalah Suhail. Suhail ini seorang sahabat Rasulullah SAW, Suhail Ar-Rumi, yang berasal daripada Rom. Lalu aku memberitahunya, iaitu Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, panggillah dia kemari, aku kembali menemui Suhaib. Lalu aku berkata, pergilah dan temuilah Amirul Mukminin. Mari ikut pergi ketemu Amir Al-Mukminin, iaitu Umar bin Al-Khattab. Iaitu peristiwa ini berlaku pada zaman Khalifah Umar. Dan ini berbeza daripada peristiwa tadi. Ini berbeza dari peristiwa tadi. Ini adalah berdasarkan cerita Ibn bin Abbas. Maka aku datang melihatnya, yang ternyata ia adalah. Kemudian pada hari ketika Umar ditikam orang, Suhaib menemuinya sambil menangis, sambil terisak berkata, wahai saudaraku, wahai sahabatku, wa akhah, wa sahibah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wahai Suhaib, mengapa kau menangisiku? Atabki alayya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya mayit atau mayat itu disiksa kerana tangisan keluarganya. Qala innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi. Dia punya terjemahannya tak tepat. Sesungguhnya mayit itu disiksa oleh sebab sesetengah tangisan keluarganya. Ba'di, some of the tangisan. So ini yang Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan. Ibn Abbas ni, maka siapa yang lihat di dalam buku tambah perkataan sebahagian daripada tangisan keluarganya. Sesungguhnya mayit itu disiksa kerana sebahagian tangisan keluarganya. Bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila Umar radhiyallahu anhu telah wafat, zakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu anha, aku memberitahu perkara tersebut kepada Aisyah. Itu peristiwa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjawab, faqalat rahimallahu Umar, wallah ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan perkara tersebut. Akan tetapi maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'adzibul mu'mina bi bukai ahlihi alaihi. So biar saya terangkan secara jelas. Umar meriwayatkan mengatakan Nabi SAW mengatakan seorang yang mati diazab oleh sebab di ba'di, setengah ataupun sebahagian tangisan ahli keluarganya kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, semoga Allah merahmati Umar, Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak mengatakan innallaha la yu'adzibul mu'mina, sesungguhnya Allah tidak mengazabkan seseorang yang beriman oleh sebab kerana tangisan ahli keluarganya kepadanya. So kita lihat Umar mengatakan apa? Mayat. Aisyah mengatakan orang beriman. Nabi tak cakap orang beriman. Tetapi Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yazidul kafir, sesungguhnya Allah akan menambahkan atas seorang yang kafir azaban dibukai ahlihi alaih, azab oleh kerana tangisan ahli keluarganya kepadanya. Kemudian beliau radhiyallahu anha meneruskan mengatakan, hasbukumul Quran, cukuplah bagi kamu Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'inda dhalik, wallahu huwa adhaka wa abka. Ibn Abbas radhiyallahu anhu selepas menceritakan perkara tersebut ataupun pada waktu tersebut mengatakan, wallahu huwa adhaka wa abka. Bukan itu saja, tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah yang adhaka wa abka, yang membuat orang ketawa, yang membuat orang nangis. Qala Ibn Abi Mulaikah, Ibn Abi Mulaikah berkata, wallahi ma qala Ibn Umar radhiyallahu anhu ma syai'an. Demi Allah, Ibn Umar tidak mengatakan apa-apa sekalipun waktu tersebut. Jadi di sini kita lihat, kita
membedahkan kesemuanya ataupun masalahnya empat ini supaya lebih jelas. Ini kita mendapati bahawasanya di sini diriwayatkan tentang sabda Nabi SAW di sedemikian rupa. Sabda Nabi SAW, innal mayit la yu'adzabu bi bukai atau bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Seorang mayat akan diazab oleh kerana sebahagian tangisan ahli keluarganya kepadanya. Ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Hadis yang seterusnya nanti kita baca sebelumnya. Ibn Umar pula meriwayatkan innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Sesungguhnya mayat itu akan diazab oleh kerana tangisan keluarganya kepadanya tanpa perkataan sebahagian. Tanpa perkataan sebahagian. So this is the first thing. Ada riwayat yang mengatakan tangisan secara umum, ada riwayat mengatakan sebahagian tangisan ahli keluarga ni. Kemudian apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW bila dia sebut mayat, dia tak pernah sebut orang beriman. Tetapi dia menyebutkan, tetapi Nabi SAW menyebutkan bahawasanya orang kafir itu akan ditambahkan azabnya kepadanya oleh kerana tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Maksudnya orang yang tidak beriman dia akan diazab. Tetapi tambahan daripada azab itu dia akan dapat azab yang lebih oleh kerana tangisan ahli keluarganya kepadanya. Maksudnya di sini dia khusus bagi orang yang tidak beriman. Dan ini akan disokong oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang kematian seorang wanita Yahudi pada hadis 538 nanti kita akan baca ni insya-Allah. Maksudnya di sini Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahawasanya hadis ini khusus bagi orang yang tidak beriman. Manakala pendapat Ibn Umar dan Umar dia merangkumi kesemuanya. Merangkumi kesemuanya. Kemudian para ulama juga telah menerangkan apa yang dimaksudkan dengan tangisan di sini. Apa yang dimaksudkan dengan tangisan di sini? Kerana kita telah mengetahui juga bahawa Nabi SAW sendiri nangis. Dan bila para sahabat tanya kepadanya, dia mengatakan ini adalah rahmah dan ini tidak ada masalah kepadanya. Maka yang tangisan yang bermasalah adalah seperti apa yang disebutkan oleh Umar di sini kepada Suhaib. Dalam riwayat lain ada sahabat yang lain juga. Kerana dia adalah tangisan yang datang bersama dengan raf'as saut. Maksudnya meninggikan suara. Dan apa nama dia, ada berdengung, berdering, tangisan yang sedemikian. Maka oleh sebab itu dia mengatakan, kenapa kau nangis? Sesungguhnya Nabi SAW bersabdakan sedemikian. Sesungguhnya Nabi SAW bersabdakan sedemikian. Maka para ulama telah menyebutkan, ahlul ilm telah menyebutkan makna tangisan yang tidak boleh. Mereka ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Yang pertama, mayat itu diazab jika dia mewasiatkan perkara tersebut. Maksudnya dia mewasiatkan ahli keluarganya untuk nangiskan dia. Untuk meratapi dia. Untuk meratapi dia. Maksudnya kalau dia ada share dalam perkara tersebut, kalau dia involve dalam perkara tersebut. Kemudian ada pendapat lain menyebutkan kalau masyarakat yang ada di sekelilingnya itu memang diketahui mengamalkan perkara ini, iaitu mengamalkan amalan ratapan. Kemudian dia diam, dia tak cakap apa-apa kepada ahli keluarganya. Sedangkan dia ketahui masyarakat dia semua ada perkara ini. Dia tak mewasiatkan. Tetapi pada masa yang sama dia tak mewasiatkan melarang perkara tersebut kepada ahli keluarganya. Maka dia dikirakan sebagai seseorang yang telah tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam perkara ini, mufarritan. Dan ini adalah pilihan ramai dari kalangan ulama, either or. Either or iaitu kalau dia ada share dalam perkara tersebut, dan maksud dengan involvement di sini dia termasuk either wasiatkan ataupun dia sendiri yang tak melarang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran apa?
Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ada pendapat yang lain juga. Sebelum saya sebutkan pendapat yang seterusnya, saya nak sebutkan tentang satu perkara yang ataupun satu indikasi yang sangat penting di sini. Kita lihat di sini, ini adalah perkara yang berlaku selepas seseorang tu dah wafat. Para ulama sebutkan kalau dia wafat, dia tak hilang ahli keluarga, dia tak sampaikan kepada ahli keluarga ini benda salah, kemudian ahli keluarganya melaksanakan perkara tersebut, maka dia diazab. Maka apakah lagi kalau dia sedang dalam kehidupan, dan dia ada kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap kemungkaran yang berlaku kepada ahli keluarganya, tetapi dia tak melakukan apa-apa. Malah kadang-kadang dia sendiri involve dalam perkara tersebut. Malah dia sendiri kadang involve dalam perkara tersebut. Dan perkara ini saya nak sebutkan kerana ia sangat penting. Kerana mungkin dia terjadi juga kepada orang-orang yang mungkin bersemangat mencari ilmu. Kadang-kadang orang-orang yang bersibuk dengan ilmu, dia mungkin dapat ilmu. Dia ada ilmu, dia dapat ilmu, dan mungkin dia tahu isu ni masalah tu masalah ni. Tetapi mungkin dia kurang dalam masalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia sibukkan dengan dirinya, tetapi bila datang kepada keluarga ni, dia kata keluarga aku ni tak faham. Keluarga aku ni tak applicable benda ni, contoh. Dan kita lihat contoh Nabi SAW sendiri kepada pakciknya Abu Talib. Pakciknya Abu Talib. Dia telah mendakwah ataupun menyampaikan kepada Abu Talib kebenaran. Dan telah disebutkan juga alasan-alasan Abu Talib dalam syair-syairnya, bahawasanya apa yang menyebabkan dia tak dapat ikut adalah kerana dia takut orang cakap apa. Dan kemudian takut kerana situasi statusnya dan positionnya di dalam masyarakat. Tapi kalau kita lihat kepada Rasulullah SAW, sampai sebelum dia nak wafat pun Nabi SAW tak sedar dan mengatakan kepadanya apa? Bersyahadatlah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, satu perkataan yang aku boleh sokong kamu pada hari akhirat. Tetapi oleh sebab kerana lingkungan yang buruk, Abu Jahal dan ada lagi seorang musyrik yang ada di situ menyebutkan kepadanya, atarghabu an millati abina, kau nak berpaling daripada agama atau jalan bapa-bapa kita yang terdahulu, generasi yang terdahulu. Maka pada akhirnya oleh sebab kerana lingkungan ni dia mati atas kekufuran. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahayanya lingkungan yang buruk. Kerana apa? Lingkungan yang buruk ni bahayanya apa? Selagi mana dia ada, walaupun ada lingkungan yang baik dan dia dekat dengan orang yang baik itu pun, dia tak dapat selamatkan dia sampai dia lepaskan lingkungan buruk. Dan inilah faedah yang kita dapat daripada peristiwa ini. Faedah yang selainnya adalah bagaimana Nabi SAW tetap memanggilnya kepada syahadat, kepada Islam, even before Abu Talib meninggal dunia. Maksudnya ini benda yang berterusan. Tidak boleh seseorang mengatakan contohnya ahli keluarga tu susah lah nak cakap. Tak ada susah nak cakap, kena tetap cakap. Kena tetap ingkar. Malah kalau seseorang tu meninggal dan dia tak ingkar dan mereka menangisi atas si mati, dia tetap diazab di dalam keluarganya oleh sebab tangisan yang dia tidak mengingkari sewaktu kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Maka ini satu perkara yang sangat penting, kerana kadang-kadang orang-orang yang menuntut ilmu ni, mereka ada ilmu dalam diri sendiri, tetapi pada keluarga mereka ada tafrid. Maksudnya mereka berkekurangan. Mereka tak beri fokus, tak beri attention kepada ilmu yang untuk disampaikan kepada keluarga mereka. Dan bila kita sebutkan tentang perkara ni, saya nak selitkan juga sedikit. Ini bukan bermaksud bila orang tu ada ilmu dia just cakap, okey, ni aku belajar, aku sampaikan, kau nak dengar, tak nak dengar sudah. Ini bukan cara ni. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan cara-cara yang berbeza di dalam Al-Quran, yang di mana kita tak ada masa nak sebutkan semua ni lah pada masa sekarang. Tetapi maksudnya itu bukan hanya cara yang
yang di mana seseorang sampaikan kebenaran. Maksudnya dia sampaikan dengan ihsan. Dia sampaikan seolah-olah ad-din an-nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatin nas wa 'ammat al-muslimin. The Muslim public. Apa lagi ahli keluarga yang dekat. So kalau orang-orang yang luar sahaja dituntut bagi kita nasihat. Nasihat ni apa? Nak kebaikan yang sepenuhnya untuk dia dapati. Itu maksud dengan nasihat. Kalau orang luar je dituntut perkara ni, apa lagi ahli keluarga dan orang-orang yang terdekat. Dan oleh sebab itu kadang-kadang kita nampak ke dalam apa nama dia, bila seseorang tu kekurangan dalam perkara ni, maka dia ada isu-isu yang lain yang timbul. Kemudian lagi satu perkara juga, sangat penting untuk seseorang menjadi contoh kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan ini juga daripada sunnah dan daripada hidayah-hidayah yang kita dapati dalam Al-Quran. Kerana apa? Kalau kita cakap lima taqulu nama la taf'alun, kemudian kita tak buat, orang tak boleh nak dengar apa yang kita cakap. Walaupun kita ada ilmu. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau katakan apa-apa? Kenapa engkau semua katakan perkara-perkara yang kau tak lakukan? Kabura maqatan 'indallah. Ia adalah satu perkara yang membawa kemurkaan Allah yang besar. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan perkara yang kau tak laksanakan. Dan juga kita dapati dalam Al-Quran Allah ajar kepada kita juga doa-doa untuk keluarga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, tentang sifat-sifat ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, hab lana ni apa? Berikan sebagai macam apa nama, bestow lah, give to us. Min azwajina, daripada isteri-isteri kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dan zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini terjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai orang-orang yang saleh. Qurrata a'yun. Kemudian apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami kepada orang-orang yang bertakwa seorang sebagai imam. Seorang tidak boleh menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa sebelum dia sendiri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu seseorang itu mesti jadi contoh kepada orang yang di sekelilingnya. Lead by example. So itu sedikit sebanyak yang berkaitan dengan perkara ini. Saya sebutkan kerana kepentingan perkara ini. So balik kepada pendapat-pendapat ulama di sini. Yang pertama tadi, dia diazabkan oleh sebab dia mewasiatkan datapan tersebut ataupun dia tak mengingkarinya. Ini pendapat kedua, dia tak mengingkarinya, sedang masyarakat dia tahu ada benda ni, kemudian dia tak bagi tahu ahli keluarganya, dia tak mewasiatkan untuk tak lakukan. Dan ada pendapat juga, dan ini pilihan Ibn Qayyim rahimahullah, maksud azab adalah dia ta'allam. Maksudnya dia disakiti. Ini bukan azab as in punishment, tetapi dia rasa apa nama dia, dia adalah satu form of kesakitan kepada si mayat. Kesakitan ni maksudnya you are hurting the orang yang dah deceased. Ini seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa safar tu qit'atun minal alam. Ini dia adalah satu portion daripada azab. Bukan maksudnya safar tu kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya safar ni ada kepayahan-kepayahan dan keberitaan-keberitaan. Maksudnya ini membawa kepayahan dan keberitaan kepada si mati. Maksudnya is something that yang si mati tak suka lah. Tak suka dan membawa keberitaan dan kepayahan kepada si mati. Kemudian tangisan yang dimaksudkan di sini adalah tangisan yang di mana dipanggil juga sebagai an-niyah, tangisan yang bersama perasaan tidak meridai takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat bersabar dan ialah tak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penerangan para
para ulama. Yang penting apa namanya, kesimpulannya, selagi mana dia tidak menjadi sebab bagi orang tu sebab kepada ratapan tersebut, maka dia tidak akan diazab berdasarkan pendapat-pendapat yang tadi kita sebutkan. Tetapi pada masa yang sama kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak, itu tidak benar. This is not right. Yang penting bagi Aisyah, bukan yang penting. Bagi Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan ini khusus bagi orang yang kufur. Ini khusus bagi orang yang kufur. Maksudnya bagi Aisyah radhiyallahu anha, baik sama ada ratapan ke apa-apa, tangisan ke apa sekalipun, semuanya dibolehkan. Of course lah, niyaha dilarang. Tapi maksudnya apa-apa tangisan sekalipun semuanya dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah bagi orang, ataupun bukan dibolehkan, dia tidak dibolehkan, tetapi yang efek orang yang meninggal itu adalah hanya tangisan orang yang tidak beriman, ataupun kepada orang mayat yang tidak beriman. Dan Aisyah radhiyallahu anha berhujjah dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul bebanan dosa orang lain. Bebanan dosa orang yang lain. Kemudian Ibn Abbas pun menambahkan, Allah yang menyebabkan tangisan dan ketawa, ataupun ketawa dan tangisan. Maksud daripada kata-kata Ibn Abbas ni, dan ini daripada Al-Quran, Al-Haqqa wa Abqa dalam surah An-Najm. Maksud daripada Ibn Abbas ni, maksudnya ini semua tangisan-tangisan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah tidak bersalah seorang itu menangis. Tetapi pada masa yang sama, dijawab atas semua jawapan ini. Pertama sekali jawapan Ibn Abbas atau hujah Ibn Abbas bahawasanya radhiyallahu anhu, bahawasanya memang betul Allah menyebabkan tangisan, tetapi pada masa yang sama tangisan yang dibolehkan adalah tangisan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, tangisan seperti tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana memang Allah yang menyebabkan semua keburukan dan kebaikan. Dan tidak boleh digunakan sebagai hujah atas keburukan yang telah ditakdirkan, bahawasanya ini Allah yang telah ditakdirkan, maka aku jadi orang yang buruk. Tidak boleh. So ini jawapan kepada Ibn Abbas. Apakah pula jawapan kepada hujah Aisyah radhiyallahu anha? Jawapannya telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya. Beliau sebutkan, wal mu'aradatu allati dhallatha ummul mu'minin. Percanggahan yang telah disangkakan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, baina riwayatihim, antara riwayat-riwayat mereka, annahu, riwayat-riwayat mereka tentang hadis ini, innal mayyit la yu'adzabu bukai ahlihi alaihi, dan percanggahan di antara hadis ini dan antara kata-kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hadis innal mayyit la yu'adzab ni tak apply, kerana tak boleh seorang itu dibebankan oleh sebab amalan orang yang lain. Jawapan dia apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau kanat lazimah, kalau benda itu lazim, maka la lazimah fi riwayatiha aidan, maka dia akan lazim dilazimkan atas riwayatnya sendiri. Iaitu apa? Riwayatnya bahawasanya orang yang kafir itu diazab oleh sebab tangisan ahli keluarga atas. Maksudnya Ibnu Qayyim nak katakan, kalau kita katakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dia apply kepada orang yang beriman, dia pun should apply kepada orang yang kafir. Orang yang kafir tak sepatutnya diazab oleh sebab tangisan ahli keluarganya juga, kerana dia dibebankan atas bebanan-bebanan dosanya sendiri, bukan dosa-dosa orang lain. Annal kafir yazidu Allah bi bukai ahli adaban, fa inna Allah subhanahu la yu'adzibu ahadan bi dhanbi ghairihi. Maka sesungguhnya Allah tidak mengazabkan seseorang dengan dosa orang lain kepadanya, dosa orang lain, alladzi la tusabbibu lahu, la tasabbu lahu fi, yang di mana dia tidak menjadi sebab di dalam amalan orang tersebut. Fama tujibu bihi ummul mu'minin radhiyallahu anha min qissatil kafir yujibu bihi abna'aha 'anil hadits alladhi istadrakathu 'alayhi. Maksudnya jawapan kepada Aisyah radhiyallahu anha sama jawapan daripada mereka, hujah mereka itu digunakan sebagai jawapan kepada Aisyah radhiyallahu anha, atau hujah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita baca hadis yang seterusnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ibni Umar an Urwah qala dzukira 'inda Aisyah radhiyallahu anha
أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت وهل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى والآية وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم minan nar. Jadi hadis yang seterusnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar. Urwah yang meriwayatkan daripada mereka telah ceritakan kepada Aisyah dari Ibnu Umar yang menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rafa'a ila Nabi, hadis marfu'. Jadi Ibnu Umar mengatakan ini adalah daripada Nabi, bukan daripada dirinya sendiri, daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mayat diazab di kuburnya oleh kerana tangisan ahli keluarganya. Ini yang kita sebutkan tadi. Perbezaan antara riwayat Ibn Umar dan Umar adalah Umar menyebutkan secara muqayyad. Muqayyad maksudnya dia dikaitkan dengan sebahagian sahaja. Tangisan ni sebahagian sahaja. Riwayat Umar pula, riwayat Ibn Umar pula adalah semua tangisan. Maka para ulama menerangkan maksud dengan riwayat Umar sebenarnya ini pada apa yang telah kita sebutkan tadi. Sebahagian tangisan adalah tangisan di mana telah diwasiatkan ataupun tangisan-tangisan yang dia tidak mengingkari sewaktu, ratapan yang dia tidak mengingkari sewaktu kehidupan. Itu yang dimaksudkan dengan sebahagian tangisan. Tetapi Ibn Umar meriwayatkan bahawasanya meriwayatkan dengan lafaz semua tangisan. Faqalat wa hala Ibn Umar rahimahullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wahala Ibn Umar. Ini dalam terjemahan saya dia tak sebutkan perkara ini. Wahala maksudnya wahima atau akhta'a. Ibn Umar telah silap. Ibn Umar telah silap. Semoga Allah merahmati rahimahullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, innahu la yu'adzabu bi khati'atihi wa dhanbihi. Seseorang disiksa kerana kesalahannya dan dosanya sendiri. Dan sesungguhnya keluarganya menangisinya sekarang. Ini maksud daripada riwayat ini, maksudnya keluarganya nangis. Ini kesiankan dia. Tetapi dia tengah diazab. Dia tengah diazab oleh sebab kerana dosanya sendiri. Aisyah menambahkan, qalat wa dzaka mithlu qawli, dan isu itu seperti kata beliau. Kata beliau ni bukan kata Rasulullah sebenarnya. Kata beliau, kata Ibn Umar. Dan itu adalah seperti kata Ibn Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-qalib. Ibn Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pinggir lubang Badar 'ala al-qalib wa fihi qatla badr min al-musyrikin, yang di mana di dalamnya ada jasad orang-orang musyrik yang telah tewas dalam peperangan Badar. Kemudian faqala lahum ma qala, kemudian Nabi berkatakan kepada mereka apa yang telah berkata. Apa yang dia telah berkata, innahum la yasma'una ma aqul, sesungguhnya mereka mendengar apa yang aku ucapkan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sebenarnya Nabi tak cakap macam tu. Nabi Rasulullah SAW tidak mengatakan sesungguhnya mereka mendengar apa yang aku katakan. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, innahumul an la ya'lamun, mereka sekarang ni mengetahui. So dia menafikan pendengaran dan dia mensabitkan ilmu. Dan orang-orang yang dah mati ni daripada musyrikin ni, mereka ketahui, bukan mereka mendengar. Nabi SAW, Ibn Umar meriwayatkan Nabi SAW mengatakan mereka mendengar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innahumul an la ya'lamun annama kuntu aqulu lahum haqqun. Mereka sekarang mengetahui apa yang aku berkata kepada mereka sebelum ni adalah benar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sikap para sahabat kita lihat. Mereka bila nak sebut satu isu, mereka nak ceritakan sesuatu, mereka nak jawab atas satu perkara, mereka akan jawab dengan satu hadis, dengan satu
Al-Quran. Dan inilah sepatutnya pedoman setiap orang yang beriman. Atas apa yang dia kadar dia mampu. Kalau boleh hafal, hafal. Kalau dia ingat sikit, ingat sikit. Kalau dia ingat sering mana dia ingat bahawa itu adalah sabda Nabi SAW, walaupun aku tak ingat kata-katanya, alhamdulillah. Kemudian balik pergi cek. Tapi jangan sama sekali menjawab atas dasar hawa nafsu dan atas angin sahaja tanpa apa-apa hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Maka dia mengatakan, "Tsumma qara'at," membaca, "Innaka la tusmi'ul mauta." Allah telah berfirman dalam Al-Quran, kau tidak boleh membuat orang-orang yang dah mati itu mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan Allah juga telah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kau tak boleh buat orang-orang yang ada dalam kubur ni mendengar kau. Aisyah radhiyallahu anha yaqulu hina tabawwa'u maq'idahum minan nar. Yaqulu hina tabawwa'u maq'idahum. Ini nanti kita akan terangkan. Tapi yang penting Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa yang dia telah mengatakan, iaitu dia menafikan pendengaran dan dia menthabitkan ilmu, dan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Nabi tak pernah sama sekali boleh buat orang-orang dalam kubur mendengar. Tetapi ada jawapan kepada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha ini, iaitu memang secara asalnya semua pendengaran dinafikan. Maksudnya tak boleh. Orang yang al-asl adam as-sama'. Maksudnya secara asal mereka ni tak boleh dengar. Mereka ni tak boleh dengar. Tetapi apa yang datang dalam nas yang dikecualikan, maka itu menunjukkan bahawa dalam situasi-situasi semua boleh dengar. Bahawasanya boleh berlaku pendengaran. Dan di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Umar. Bahawasanya mereka boleh dengar Nabi SAW. Oleh sebab itu dalam riwayat Ibn Umar dikatakan, ma antum bi asma'i ma aqulu minhum. Engkau semua, Nabi SAW menyebutkan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, SAW, ma antum bi asma' ma aqulu minhum. Engkau semua, walaupun kau hadir di sini, kau semua taklah lebih mendengar daripada mereka apa yang aku telah mengatakan kepada mereka. Malah mereka lebih mendengar aku terhadap kata-kata aku tentang kata-kata aku kepada mereka. Dan situasi yang lain seperti contohnya Nabi SAW telah mendengar Qur'an alihim. Mereka punya apa nama dia? Nabi SAW bersabda bahawasanya mereka didengar apa nama dia? Eko sepatu-sepatu mereka apabila mereka berjalan. Jadi semua keadaan-keadaan yang khusus yang di mana asalnya sebenarnya seseorang yang mati tak boleh mendengar orang yang masih hidup. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yaqulu hina tabawwa'u maq'idahum minan nar. Beliau berkata, Allah berkata, yaqul hina tabawwa'u maq'idahum minan nar, ketika mereka menempati tempat duduk mereka di neraka. Maksud statement ini adalah azab di dalam alam barzakh. Azab di dalam alam barzakh. Mereka ni menempati tempat duduk mereka di neraka waktu mereka dah di dalam kubur lagi. Dan ini sama seperti kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut Firaun, an-nar yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka tu is exposed to them siang dan malam. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat akan berlaku azab yang mereka dikatakan adkhilu ala fir'aun asyadda. Masukkanlah pengikut Firaun ni kepada azab-azab yang pedih. Maksudnya hari kiamat lain, sebelum hari kiamat tu ada benda lain. An-nar dah diekspos kepada mereka. Yang ini menunjukkan bahawasanya akhirat tu dah bermula apabila seorang tu dah masuk di dalam kubur, dah ada azab-azab kubur. Dan ini adalah satu dalil ataupun bukti kepada azab kubur yang di mana merupakan satu perkara yang lain yang benar, yang dibuktikan dengan hadis-hadis yang banyak dan juga ayat Al-Quran tadi yang telah kita sebutkan. Ini hadis yang seterusnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها
wa faqala innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu bi qabriha. Ini dia hadis Aisyah yang di antaranya Aisyah radhiyallahu anha menjadikan hujjah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang wanita Yahudi yang dah mati, ahli keluarganya sedang menangisinya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, innahum la yabkuna 'alaiha, mereka ni sedang menangis kepada si mati ni, wa innaha la tu'adzabu bi qabriha, sedangkan dia diazab dalam kubur. Setengah para ulama mengatakan ini mungkin balik kepada niyah. Mungkin balik kepada niyah, ini setengah tangisan, sebahagian tangisan yang seperti mana kita telah terangkan tadi. Ada pula ulama yang mengatakan maksud hadis ni adalah mereka nangis, mereka kesiankan si mati, tetapi dia tetap diazab. Itu maksudnya. Tetapi sedangkan dia tengah kesian-kesiankan pun, orang yang mati ni padahal sedang diazab. Maka tetapi Aisyah radhiyallahu anha mendapati bahawa ini menjadi hujah atas pendapatnya bahawa ini khusus tangisan ahli keluarga menyebabkan azab orang yang mati ini khusus bagi orang yang kafir. Dan kita telah menerangkan jawapan. Hadis yang seterusnya, hadis 539, hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi wa 'adzabu bima niha alaihi. Jadi hadis yang terakhir di bawah bab ini, sebelum bab yang seterusnya, hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man niha alaihi, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, mayat yang diratapi. Jadi niha datang daripada perkataan niyaha, iaitu ratapan. Dan ratapan ni telah sebutkan sedikit tadi. Niyahah ni dia berbeza daripada tangisan yang dibolehkan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah tangisan yang bersama meninggikan suara. Dia meninggikan suaranya bersama tangisan tersebut, dan juga dia tak meridai, dia tak puas hati dengan apa yang berlaku kepadanya daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dia bukan hanya tangisan dan meninggikan suara, kadang-kadang juga dilakukan bersama dengan beberapa amalan seperti koyakkan baju, tubuh-tubuh, sebab muka. Dan ini semua menunjukkan betapa seorang itu tidak meridai takdir Allah Subhanahu wa taala. Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Di dalam riwayat yang lain ini sebenarnya disebutkan sebab kata-kata Al-Mughirah radhiyallahu anhu di sini, dia berkatakan awwalu man niha alaihi bil Kufa qaradahu bi Muta'abbid. Orang yang pertama yang diratapi di bumi Kufah merupakan Qaradah bin Ka'ab. Jadi ada orang ini namanya Qaradah bin Ka'ab, dia orang yang pertama diratapi. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan hadis tadi. Ini menunjukkan sekali lagi approach para sahabat ridwanullah alaihim bila apa-apa situasi berlaku, mereka balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Awwalu man nihafi alaihi bil Kufah. Benda baru berlaku. Orang pertama di Kufah diratapi. Kadang-kadang orang bila benda baru keluar, dia kata kau ni kenapa nak balik kepada zaman Nabi? Ini semua benda yang lain. Tapi pada sahabat mereka kata apa? Nabi SAW pernah bersabda, dan mereka face the issue tu orang datang kepada mereka, kemudian mereka jawab dengan sunnah Nabi SAW. Beliau berkata, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Sesiapa yang diratapi maka dia akan diazab kerana ratapan tersebut. Seolah-olah hadis Al-Mughirah ni ataupun Al-Mughirah bin Syu'bah, dia incline kepada pendapat siapa? Pendapat Umar dan Ibn Umar. Umar dan Ibn Umar. Maka kita berhenti di sini kerana isyak pun dah dekat, dan kita akan sambung dengan hadis-hadis yang seterusnya
Dalam bab yang seterusnya, bab ancaman keras terhadap an-niyahah, ratapan atas mayat, dan juga seterusnya bab larangan wanita daripada mengikuti jenazah, bab uh, mandi mayat dan seterusnya. Insyaallah, wallahu taala alam. Allahumma اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم جعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطيعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعين المسلمين المستضعفين في كل مكان وارحمهم وثبت أقدامهم وانصرهم. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.